Saya melawak mana? Bagi kat saya lah. Main saya buat mahat tahfiz. Saya sendiri buat kelas-kelas tahfiz, kelas-kelas ceramah, kelas-kelas agama dalam tu. Lebih bagus dan lebih bahagiakan pakcik nanti di sana. Dia kata dia panjang macam tak mau, macam tak setuju kan. Macam tak setuju. Jadi dalam keadaan tersebut, dia masih memikirkan harta dan bergetak-getak tangan ni cerita. Dia kata, Ustaz, ini geran saya, ini petak-petak ni saya punya bahagian ni. Kalau saya jual ni Ustaz, kalau saya jual ni Ustaz, 8.6 juta ni Ustaz. Tangan getak-getak ni. La ilaha illallah. Ya Allah Akbar. Jadi saya kata kat dia, Cik, saya main kat dia pakcik lah. Pakcik, cuba pakcik fikir, kalau pakcik jual ni, kemudian pakcik agihkan kepada anak-anak pakcik semua, dalam masa yang sama pakcik spend sikit duit tersebut, pakcik buat wakaf. Wakaf apa Ustaz? Dia kata wakaf apa Ustaz? Saya kata wakaf. Pakcik buatlah mahat tahfiz ke, pakcik buatkan sponsor orang ke nak pergi haji ke, pakcik sponsor orang ke nak belajar di Al-Azhar ke, pakcik sponsor orang ke yang nak buat baik, orang nak buat masjid ke, pakcik support masjid yang nak buat tu, pakcik support 1.6 juta ke, pakcik support, pakcik gunakan duit pakcik tu. Sebab Nabi kata sesiapa yang membina masjid, maka Allah akan membina mahligai di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba pakcik buat macam tu. Dia diam, merenung lama-lama, lepas tu dia sakit. Sakit masuk wad. Semua orang, anak-anak dia kata, Ustaz, ayah kakak dah sakit, nak mati dah ni Ustaz rasanya. Ustaz datanglah ziarah. Saya pergi ziarah. Ni, duduk kubur kat sini, wire penuh ni. Wire. Saya kata dia ni memang wire punya orang ni. Kalau putih wire ni, confirm hilang ni. Jadi saya pun sampai saya pegang tangan dia. Cik, Ustaz sampai ni. Macam tu. Ustaz sampai ni pakcik. Dia bunyi macam tu. Saya kata, pakcik, Ustaz sampai ni. Saya kata ke anak-anak, jom kita tadah tangan. Ustaz nak doa. Ustaz doa. Saya doa. Wahai Allah, kau panjangkanlah umur afiah dan teruskan ibadah untuk kau semata-mata, wahai Allah. Bahkan kau muliakanlah di dunia dan kau muliakanlah di akhirat kelak. Kalau kau nak ambil nyawanya, ambillah nyawanya dalam keadaan husnul khatimah. Kalau engkau nak mengambil nyawanya itu lebih baik daripada diteruskan kehidupannya, maka ambillah nyawanya dalam keadaan sudah engkau mengampuni dosa dan kesalahannya. Anak dia menangis habis, saya doa macam tu. Saya pun menangis. Selepas saya berdoa, saya pun kata saya nak balik. Saya balik hari ni, 2 hari lepas tu, dia sihat walafiat. Dia sihat walafiat, pakcik, ibu-ibu. Dia sihat walafiat. Dia sihat dan dia boleh balik. Dia boleh berjalan sendiri pergi ke masjid. Dia boleh jalan sendiri bawa tongkat. Dia boleh jalan sendiri. Jumpa saya di masjid, dia kata, terima kasih Ustaz, doakan saya Ustaz. Saya hidup balik Ustaz. Hidup balik. Selepas pada tu dia kata apa? Masih sembang bab tanah hari. Ya Allah, saya kata, saya tak tahu salah saya ke salah dia ke salah siapa. Saya kata kalau aku doa dia bagi mati lagi bagus. Saya kata kalau aku doa bagi mati lagi bagus. Sebab dia duk sembang bab dunia lagi. Saya cakap dalam hati saya, mungkin Allah nak bagi peluang kepada dia untuk bertaubat dan untuk beribadah kepada Allah. Saya kata macam tu lah dalam hati saya. Mudah-mudahan macam tu lah. Sekarang ni umur dia sudah 87 tahun dah, masih sihat lagi. Pergi masjid sekarang ni, pergi masjid tak bawa tongkat tetapi sembahyang duduk. Pergi masjid tak bawa tongkat tetapi duduk atas kursi sembahyang. Allah Akbar. Bini dia sama umur dengan dia. Mana? 87. Hebat. Kemain, masya-Allah. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, itu yang keempat. Dah tahu keadaan dunia ni akan fanaknya dunia, tiba-tiba kita ada lagi kedudukan kita di dunia ni, kita masih lagi mencari penempatan kita masih lagi mencari kedudukan kita di dunia ni. Itu jangan dibuat dan jangan dilakukan oleh hamba-hamba Allah. Kalau kita buat, Allah akan hairan dengan perbuatan kita. Dah tahu tetapi masih lagi memikirkan
keadaan dunia untuk mencari keselesaan dan untuk mencari apa? Mencari kedudukan di dunia ni. Jangan macam tu. Ada orang marah saya, Ustaz jangan doa bagi mati, kesian dia. Ramai yang meninggal umur muda, betul. Ramai yang meninggal umur muda. Ustaz, infak pembinaan pusat tahfiz dapat kemaligai dalam syurga sebab hadis kata bina masjid. Kalau bab tahfiz kan, kalau bab tahfiz dia bukan dapat mahligai, dia dapat mahkota. Sebab mahkota orang-orang yang hafaz Quran itu akan diberikan kepada orang-orang yang terlibat di dalam membina institusi, termasuk orang yang menyalurkan bantuan kepada orang-orang yang hafaz Quran. Dia termasuk tu. Mudah-mudahan nanti dia akan mendapat syafaat daripada Al-Quran yang ada kesan-kesan pertalian dia dengan Al-Quran. Sebab Allah kata, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya Allah sudah menurunkan Al-Quran dan Allah pasti akan menjaga orang-orang yang bersama dengan Al-Quran, termasuk orang yang membina rumah-rumah tahfiz, asrama-asrama tahfiz dan sebagainya. Begitu insya-Allah. Okey, terus. Kemudian, dan hairanlah Allah SWT bagi orang yang alim. Alim ia dengan lidahnya dan jahil dengan hatinya. Yang ni pun Allah heran. Berapa dah? Yang keberapa? Yang kelima. Allah heran sesiapa yang alim pada lidah tetapi tetapi jahil pada perbuatan. Lidah alim, lidah alim, lidah alim. Cakap, kita mesti bertaubat kepada Allah. Kita mesti yakin, kita mesti taat. Kemah dia. Tetapi dia sendiri pun tak sembahyang sunat tahajud. Dia cakap ni, kita mesti yakin bahawasanya kehidupan kita ini jangan menjadi manusia yang jauh daripada Allah. Sambil lepas tu, sambil isap rokok. Ya Allah. Saya geram lah ustaz-ustaz ni isap rokok. Saya geram. Saya memang tak setuju ustaz-ustaz isap rokok. Ya Allah, minta maaf ya kalau ada ustaz-ustaz ni. Saya memang tak setuju dengan ustaz-ustaz isap rokok. Sebab itu bukan identiti sebagai orang yang siqah dari sudut pengamalan, dari sudut kewibawaan sebagai seorang yang alim, sebagai orang yang soleh. Jadi maknanya saya pun tak bersetuju. Jadi dalam keadaan tersebut, bukan tak setuju saya tu daripada pandangan semua ustaz-ustaz, tak. Itu pandangan saya. Sebab saya sendiri pun tak isap rokok. Jadi saya ceritalah. Saya cuba nak isap rokok. Saya cuba. Saya pernah try. Main sini rokok ni, sedap sangat ke? Main sini. Aku nak cuba isap rokok. Saya cuba isap rokok. Saya boleh keluarkan ke hidung, saya boleh. Saya kata, apa benda lah, tak ada apa kain, tak ada apa punya zuk, tak ada apa lazat, apa langsung pun rokok ni. Mengarut dia. Saya tak isap rokok lah. Saya kata apa, tak ada apa pun. Jadi maknanya, tak bagus benda-benda ni tu. Kalau duit rokok tu, bimbang, cuba tengok. Rokok sehari berapa? Sehari sekotak. Contoh, sehari sekotak, harga rokok apa? RM17 lah katakan. RM17 katakan. Sehari sekotak RM17. Maknanya RM17 dilaburkan untuk rokok. Kita ambil conclusion dia, 17 kali 30. Lebih kurang 400, 500 macam itulah. Lebih kurang 500 sebulan. Allah akan tanya, 500 sebulan tu ada tak kamu pernah infak ke jalan Allah sebanyak 500 sebulan? Jawab. 500 sebulan infak ke jalan Allah tak? Ustaz, nak infak ke tabung surau pun tak Ustaz. 410. Terima kasih ya Puan Zaitun. Masya-Allah hebat. Ni mesti pakar matematik ni. Masya-Allah. 17 kali 30, jawabnya 410 ya Puan Zaitun. Terima kasih ya. Jadi maknanya duit itu sepatutnya kalau dia infak, pahala dia berkekalan sampai ke syurga. Pahala dia tu berkekalan sampai ke syurga. Tiba-tiba digunakan duit yang sepatutnya digunakan ke arah ke jalan kebaikan, digunakan untuk membakar mulutnya. Membakar mulutnya. Dalam masa yang sama mengakibatkan kecederaan, mengakibatkan kecacatan kepada bayi yang akan dilahirkan sebab daripada kesan rokoknya tersebut. Puan Zaitun, 510 ke 410? 510. Okey, insya-Allah. Jadi maknanya fikirkanlah. Saya geram kat ustaz-ustaz je, ustaz-ustaz yang isap rokok. Kalau ustaz-ustaz tak isap rokok, saya sejuk dia. Kalau ustaz isap rokok, ceramah pam, bibir hitam. Hitam lah ya Allah isap rokok. Tak mau.
Tak maulah macam tu, tak mau. Ya Allah. Okey. Okey, habis bab tu. Dah, jangan sebut dah bab rokok. Nanti ada orang marah saya. Okey? Terus. Yang seterusnya. Yang seterusnya. Yang seterusnya. Hairanlah Allah. Orang yang bimbang ia dengan keaifan manusia, padahal lupa ia akan keaifan dirinya. Allah heran. Allah heran. Dia kalut dengan keaiban orang, sedangkan keaiban dia itu banyak dan besar di sisi Allah SWT. Bimbang tu. Dia suka mengintip. Orang ni buat apa ya? Orang tu, dia pergi pasar dengan isteri dia. Oh, isteri dia tak pakai stokin. Oh, tengok isteri dia. Oh, isteri dia, ya Allah, pakai tudung macam tu je. Ya Allah. Dia cari keaifan orang. Dia skoding orang. Dia skoding orang kan, insyaAllah. Dia jaga tepi kain orang. Dia suka tengok orang dalam keadaan nak mencari kelemahan orang. Itu bahaya tu. Bahaya. Sedangkan diri dia itu lebih banyak keaifan. Cuba kita tengok. Cuba kita muhasabah. Satu jari yang menunding kepada orang, 5 jari kembali kepada kita. Itu bimbang tu. Cuba kita pandang-pandang diri kita. Pandang diri kita. Aku ni dengan sebab Allah menutup aib aku itulah. Sebab aku itulah nampak kebaikan dan kemuliaan. Kalaulah Allah membuka, Allah melondeh segala keaiban aku, nescaya tidak ada kebaikan aku pada pandangan manusia, apatah lagi pada pandangan Allah SWT. Sebab Allah tutup aib kita. Ada satu hadis Nabi SAW. Nabi kata apa? Nabi kata, sesungguhnya keaiban manusia itu Allah sudah menutupinya dan Allah menegah sesiapa yang membuka apa yang Allah tutup itu. Lalu disebut oleh hadis Nabi SAW, man satara akhihi muslim satarallahu aibahu fi dunia wal akhirah. Sesiapa yang menutupi aib saudara seagamanya di dunia, maka Allah akan menutupi aib dia di dunia dan di akhirat kelak. Itu hebat. Satarahullahu fil akhirah. Jadi Allah tutup aib dia di akhirat kelak. Jadi kita tutuplah aib kawan kita. Jangan bocor-bocorkan aib kawan kita. Kita sendiri tu pun yang buat dosa pun janganlah sebar-sebarkan dosa kita tu cerita ke orang. Jangan bangga dengan dosa. Ada setengah orang bangga dengan dosa. Dia cerita kat kawan dia, kau tahu tak, aku ni semalam aku minum arak, you know. Semalam aku minum arak, you know. Dia kata, ya Allah. Bangga dia. Minum arak, bangga dia. Dah lah aku minum arak semalam. Tak cukup 1, 5 aku minum. Seorang-seorang. Ya. Kau minum kat mana? Dia tak lah, aku minum kat hotel lah. Selepas tengok konsert kat Bukit Jalil tu, aku minum lah. Allah. Ada juga. Kan? Bangga dia. Ya Allah. Bangga dia macam tu menjadi penyebab dia neraka dia nanti. Dia bimbang tu. Jadi janganlah kita bangga dengan kemurkaan Allah. Siapa yang bangga macam tu, cuba tengok. Ada satu petikan dalam kitab Rahsia Kematian, Alam Akhirat dan Kiamat. Ketika mana manusia dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah argue dia. Allah tanya dia. Allah tanya apa? Wahai manusia, bukankah kamu dulu bangga sangat dengan kemungkaran yang kamu lakukan? Sedangkan aku sudah tutup segala keaiban kamu. Dia kata, aku cerita je. Lalu Allah kata, engkau cerita itu kebanggaan di atas kemaksiatan engkau itu kepada orang ramai, maka engkau sudah meremehkan pandangan aku. Engkau sudah meremehkan segala apa tuntutan aku. Lalu ketika ini kau meremehkan aku ketika kau hidup di dunia dulu, maka hari ini aku akan meremehkan kau, lalu engkau dihumban ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Yang memang itu, jangan meremeh-remehkan pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasa macam nak buat apa-apa di dunia ni boleh buat begitu saja. Sedangkan Allah tu memerhati dia. Dia ingat tak ingat kata Allah tu ada. Ya Allah. Wow, jangan kita jadi manusia yang macam tu. Jangan kita jadi manusia macam tu. Sekarang ni kita dalam keadaan mood, masih hidup ni, masih bertenaga, masih ada kekuatan, masih ada masa, masih ada harta, manfaatkan apa yang Allah anugerahkan kepada kita tu ke jalan Allah SWT. Cuba tengok, macam saya selalu disebut, kita selalu melalui beberapa fasa dalam kehidupan kita. Cuba tengok, ada 3 fasa.
Fasa yang pertama, fasa remaja. Fasa remaja ni, kita ada kekuatan, kuat kita. Kita ada masa banyak. Masya Allah, hebat kita. Banyak masa. Tetapi, kita ada kekuatan, kita ada masa, tetapi Allah tidak menganugerahkan harta yang banyak bagi kita. Sebab kita minta duit kat ibu dan ayah kita aja. Betul kan? Jadi dalam keadaan remaja ni, kita selalu buat apa waktu remaja dulu? Ingat tak makcik-makcik waktu remaja dulu? Makcik dulu waktu remaja, makcik pakai tudung separuh. Oh iya ke? Pakai seluar, pakai skirt pendek pergi sekolah. Oh iya ke? Ya, waktu tu makcik tanya apa? Pas darjah 6. Oh iya ke? Pas darjah 6. Masya Allah. Macam mana makcik? Makcik mula bertobat umur makcik 50. Oh ya ke? Masya Allah. Baru lagi lah. Jadi maknanya, waktu remaja kita, Allah bagi tenaga yang hebat, Allah bagi masa yang banyak kat kita, tetapi Allah kurangkan harta pada kita. Cuba tengok di alam pekerjaan pula. Alam yang kedua, fasa yang kedua. Fasa yang kedua, apa yang Allah bagi kepada kita? Allah bagi apa? Allah bagi harta banyak. Masya Allah, duit banyak. Gaji dia, ya Allah, hebat. Income kiri, kanan, depan, belakang. Semua masuk. Semua masuk, hebat. Kan? Kemudian, Allah bagi duit banyak. Allah bagi kudrat banyak. Banyak kudrat dia. Hebat. Kudrat kuat dia. Kerja pagi, petang, siang, malam. Lepas kerja, lepas kerja, lepas kerja, lepas kerja, dikerjakan pula. Masya Allah. Banyak kerja dia. Banyak kuat dia. Kuat sungguh. Bila dah dalam keadaan tersebut, Allah kurangkan masa untuk beribadah kepada dia. Jawab dia. Waktu tu, dia sudah sempit dalam beribadah kepada Allah SWT. Waktu tu, tanya dia, Pakcik semayang, Pakcik. Semayang tahajud. Tak sempat semayang tahajud. Pakcik, duha sempat duha. Duha tak sempat. Quran hari ni baca dah, Pakcik. Tak baca. Tak sempat. Semua tak sempat. Ya Allah. Janganlah macam tu. Kan? Dalam masa yang sama, Allah SWT sudah kurangkan masa untuk dia. Masa untuk apa? Masa untuk beribadah kepada Allah SWT. Lalu dia kata apa? Tak apalah Ustaz, nanti alam pencen, kami buatlah semua Ustaz. Kami qada baliklah Ustaz. Boy, seorang lemah lembut dia tu. Kan? Lalu masuk dia alam persaraan, alam pencen. Dia pun buat apa? Masuk alam pencen, Allah bagi 3 juga. Allah bagi harta banyak, Allah bagi masa banyak, tetapi kudrat tulang 4 kerak dia sudah tidak ada kudrat lagi. Dah tak larat dah. Ya Allah. Tak larat dah. Haji, jom pergi mahnya masjid. Tak larat dah Ustaz. Sakit lutut. Imam baca panjang. Oh ya ke? Ji, pergi haji Ji. Tak pergi haji lah aku Ustaz. Tak sempat dah sebab umur 60 dah, 65 dah. Tabung haji tak lagi pergi dah. Oh, tak lagi dah. Oh gitu. Baca Quran Ji. Quran tak boleh baca Ustaz. Mata rabun, selaput banyak. Katrak banyak. Masya Allah, tak boleh baca dah Quran Ustaz. Allahu Akbar. Rugi seruginya. Ya Allah. Kan? Sebab kita tak pandai membahagikan masa. Sebab kita tak pandai mengambil kesempatan atas apa yang Allah anugerahkan kepada kita. Kan? Rugi serugi-ruginya. Kan? Okey, macam tu. Jadi maknanya, kita yang masih bernyawa, masih hidup ni, carilah masa untuk Allah SWT. Ingat, siapa yang tidak ada masa untuk Allah, Allah juga tidak ada masa untuk dia. Siapa yang lupakan Allah, maka Allah lupa akan dia. Siapa ingatkan Allah, maka Allah ingat kepada dia. Siapa berjalan menuju kepada Allah, Allah berlarian untuk bergegas mendapatkan kita. Macam tu. Ingatlah Allah. Allah sebut dalam Al-Quran, Uzkuruni azkurukum washkuruni wala takfurun. Siapa ingat aku akan ingat dia. Siapa tak ingat aku, jangan kufur pada aku. Allah kata apa? Syukurlah pada aku dan jangan kufur kepada aku. Kita ingat Allah banyak-banyak. Nak ingat Allah macam mana makcik? Ingatlah Allah, masukkan Allah, kalimah Allah tu dalam diri kita. Masukkan kalimah Allah dalam diri kita. Masukkan kalimah Allah dalam diri kita. Macam mana nak masukkan? Pulang pada kita nak zikir apa pun. Duduk saja-saja. Malam-malam pukul 4 pagi.
Allahu, 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 Allah. Allahu, 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 Allah. Allahu, 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 Allah. Allahu, Allah, Allahu, Allah. InsyaAllah. Kan? Jadi sebab tu kita ingatkan Allah tu, kita ingat segala nikmat yang diberikan kepada kita. Sambil-sambil sebut Allah, sambil-sambil ingat apa yang Allah bagi kepada kita. Allah bagi anak, Allah bagi pangkat, Allah bagi rezeki, Allah bagi kereta, Allah bagi motor, Allah bagi rumah yang besar, Allah bagi suami yang canggih, Allah bagi isteri yang canggih, Allah bagi anak yang hebat-hebat, Allah bagi sijil, Allah bagi ijazah, Allah bagi sarjana, Allah bagi master, Allah bagi PhD kat kita. Jadi semuanya itu kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas syukur kita untuk Allah semata-mata. Syukur kepada Allah. Sebab kita banyak benda yang Allah berikan kepada kita, tetapi sedikit sangat manusia yang bersyukur di atas dunia ini. Betul kan? Allah sebut dalam Al-Quran, wa qalilum min ibadiyash syakur. Sedikit sangat hamba aku yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sikit sangat. Tak ramai pun yang bersyukur dalam dunia ni, tak ramai. Yang paling ramai, yang kufur tu ramai. Yang syukur itu sikit. Syukur tu sikit. Yang kufur ramai. Majoriti di dalam dunia ni, majoritinya ialah manusia yang kufur. Minoriti dalam dunia ni adalah minoriti ialah manusia yang syukur kepada Allah. Ini Allah yang cakap. Allah kata apa? Wa qalilum min ibadiyash syakur. Sikit sangat hamba aku yang bersyukur di dunia ni. Apa nikmat yang paling sikit orang bersyukur? Nikmat yang paling sikit iaitu nikmat telinga, nikmat mata, nikmat hati. Itu nikmat yang paling sikit disyukuri oleh hamba-hamba Allah SWT. Termasuk kita. Telinga buat apa makcik? Telinga dengan dandut start. Dandut pula. Goyang-goyang, goyang-goyang. Goyang-goyang, goyang-goyang. Janganlah goyang-goyang makcik. Allahu Akbar. Kan? Jadi kalau telinga tu dengar yang baik-baik kan. Astaghfirullahalazim. 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 Kalau dengar telinga macam tu kan baik. Kan? Telinga dengar macam tu kan baik. Aman telinga dengar. Mata pula. Mata buat apa makcik? Mata